السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah kurnianya. Kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk meneruskan kelas kita, kelas adab-adab Islam. Dan petang ni insya-Allah kita nak masuk tajuk berkaitan adab talabul ilmi, adab menuntut ilmu. Sudah kita bincangkan adab kita dengan Allah Azza wa Jal, maka wajarlah kita teruskan dengan adab menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini merupakan satu ibadah yang sangat besar, dan dia di antara amalan yang utama yang menjadi kunci penghubung di antara seorang makhluk dengan Khaliq, penghubung antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Dan dia adalah, kita kata, tulang belakang kepada kehidupan kita. Sebab itulah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Thalathatul Usul mengatakan dalam kehidupan manusia ni ada 4 perkara yang wajib pada dia. Yang pertama ialah ilmu. Al-ilmu ini adalah yang paling awal sekali. Menuntut ilmu itu yang paling awal sekali. Kemudian beramal. Kemudian dakwah, menyeru orang kepada amal salih. Dan yang ketiga, sabar atas segala kesakitan yang akan kita alami dalam usaha kita berdakwah. Jadi ilmu ni adalah kunci. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah buat bab dalam sahihnya, bab pada menyatakan ilmu itu sebelum perkataan dan amalan. Sebelum kita bercakap, sebelum kita nak buat itu benar, dia mesti ada ilmu. Dan masyhur kalam ulama kata al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu ini adalah imam kepada amalan, dan amalan mengikut kepada ilmu. Dan amalan yang salih hanya akan terbit daripada ilmu yang sahih. Inilah kehidupan kita ni berlega antara ilmun sahihun wa amalun salihun. Ilmu yang sahih dengan amalan yang salih, yang kita dah sebut sebagai keyword kepada tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Dalam Islam, penyucian jiwa ni 2 benda aja. Yang pertama ilmu yang sahih, yang kedua amalan yang salih. Ilmu yang sahih akan melahirkan amalan yang salih. Jadi, kunci kepada ilmu yang sahih ialah apabila kita menuntut ilmu mengikut metodologi dan jalannya yang betul, yang disebut sebagai adab. Adab menuntut ilmu ni maknanya adalah metodologi menuntut ilmu yang betul, mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Sebab ramai orang menuntut ilmu, belajar, membaca buku, tetapi ada orang baca buku, semakin banyak dia baca buku, semakin sesat. Semakin banyak guru dia mengaji, semakin terpesong. Ada orang baca hanya 1-2 buku, tetapi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada orang dia mengaji, guru dia tak ramai, 1-2 kelas dia datang, tapi amalannya salih, ilmunya sahih. Kan? Jadi maknanya ini adalah poin dia kenapa apabila seorang itu menuntut ilmu sesuai dengan adab-adab dia,
maka dia akan mendapat hasil dia. Sebab itu kita melihat kepada kualiti bukan kuantiti. Bukan berapa ramai guru yang kita pergi mengaji, ada orang dia duk kira, wah saya mengaji dengan ramai orang. Ustaz ni pi sana, pi sini, tempat sana, tempat sini. Tapi hasilnya tak ada. Natijahnya akhirnya dia semakin hari semakin celaru, semakin hari semakin keliru. Jadi kita hari ni kita nak bahaskan apakah adab-adab menuntut ilmu ini sebenarnya. Jadi kita ni kata sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat mulia. Kan? Banyaklah fadilat penuntut ilmu ini sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah. Sunan yang 4, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Saya ingat lah hadis ni dikeluarkan oleh 4 orang ni, di mana Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Nabi sebut. Dan dalam hadis juga Nabi kata fadilat seorang alim atas seorang abid. Orang yang alim ni fadilat dia atas ahli ibadat yang kurang ilmu seumpama fadilat bulan purnama. Kelebihan bulan purnama berbanding malam yang lain. Bulan purnama ni lebih terang. Dan Nabi kata wa innal alima, seorang alim itu la yastaghfiru lahu hatta al-hitanu fil ma'. Semua benda minta ampun untuk dia, termasuklah ikan-ikan, haiwan-haiwan di dalam air. Dan Nabi kata para anbiya itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil hak bahagiannya daripada ilmu itu, maka dia telah mengambil bahagiannya daripada tinggalan para anbiya dengan ambilan yang sangat menguntungkan. Sebab itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, selepas Nabi wafat, dia pergi ke pasar. Dia tengok orang banyak kat pasar, dia pergi. Dia kata, wahai manusia, bagaimana kamu disibukkan urusan kamu di pasar ini, sedangkan orang sedang membahagi-bahagikan harta Nabi Muhammad di masjid. Orang semua terkejut. Orang duk pergi harta Nabi, pakat terpa di masjid. Kata, wahai Abu Hurairah, mana dia harta tak ada apa? Abu Hurairah kata, tidak kamu lihat kepada halaqah-halaqah ilmu yang ada. Itulah dia warisan harta peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tinggal dinar dan dirham. Nabi tinggal ilmu. Innama warathul ilm. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang ambil bahagian dia, dia ambil bahagian sangat menguntungkan. Jadi inilah ilmu. Sebab tu ulama kata talabul ilmi ibadatul qalbi wa salatus sirri. Menuntut ilmu itu adalah ibadat hati dan salat jiwa. Ibadatul qalb, talabul ilmi ibadatul qalbi wa salatus sirri. Menuntut ilmu itu adalah ibadat hati dan salat bagi jiwa, salat bagi kerohanian roh kita, ibadat bagi roh kita. Sehingga diriwayatkan dalam kalangan tabi'in ataupun tabi'in, ulama salaf dahulu, apabila dia meninggal dunia, orang mimpi melihat dia dalam tidur, orang tengok dia, roh dia telah meninggal itu, sedang membaca buku dalam satu tempat yang dipenuhi dengan buku-buku. Maka orang tanya, wahai fulan, apa yang ganjaran Allah Ta'ala bagi kepada kamu setelah kau mati? Dia kata, inilah dia ganjaran dia. Aku minta kepada Allah supaya aku disibukkan dengan ilmu macam mana aku di dunia. Maknanya dia di dunia dia sibuk baca buku, jadi dia mati, dia minta nikmat kubur dia apa? Membaca juga. Sebab itu Nabi lihat Nabi Musa alaihi salatu wasalam salat dalam kubur. Nabi kata al-anbiya'u fi quburihim ahya' yusallun.
Para Nabi dalam kubur mereka hidup bersalat. Salat di sini bukan kerana mereka nak ibadat, tetapi ini adalah nikmat kubur bagi para Nabi. Kerana para Nabi ni macam Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, wa innama ju'ilat qurratu aini fi salah. Menjadikan keriangan, kesenangan, ketenangan, kecerahan mata bagi aku ialah salat. Jadi salat ni adalah benda yang paling lazat dia buat. So nikmat dia dalam akhirat nanti juga para Nabi ni ialah mereka bersalat. Maksudnya nikmat kubur ini, kata ulama, ialah mengikut amalan yang paling kita suka sepanjang hayat kita. Jadi ada ulama yang hayat dia suka membaca, maka Allah bagikan dia nikmat kubur dia ialah membaca. Subhanallah. Ini hebat menuntut ilmu. Dia kata sini, sebab dengan menuntut ilmu seorang hamba dapat mengenal Rabbnya yang mulia dan dapat menunaikan hak-haknya. Demikian juga dapat menunaikan hak-hak sama makhluk. Dengan ilmu lah kita boleh kenal Tuhan. Apa hak-hak Tuhan, ibadat yang kita nak buat, hukum hakam, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang. Macam mana kita nak bermuamalah dengan makhluk. Kalau tidak ada ilmu, kita tak nak beramal. Tak nak beramal. Ilmu adalah kunci dia. Tapi tujuan ilmu ialah amal. Kalau ilmu tu sekali disimpan untuk menjadi kebanggaan, ini juga satu dosa. Dia mesti ada dua-dua, ilmu dan amal. Tak boleh satu orang kata, saya nak beramal je, tak untuk ilmu. Tak boleh. Mesti ada amal, mesti ada ilmu yang sahih, dan mesti ada amalan yang salih. Mesti ada dua-dua. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji ahli ilmu dalam firman-Nya surah Az-Zumar ayat ke-9. Allah kata, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Katakan olehmu wahai Rasul, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Samakah kedudukan orang yang tidak mengetahui dengan orang yang mengetahui? Samakah kedudukan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawapan dia tak sama. Orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya. Firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu, dan mereka yang mendapat ilmu daripada kalangan kamu itu beberapa darajat, beberapa tingkat kedudukan. Allah angkat kedudukan orang berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah sebut pula, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya mereka yang berilmu sahajalah yang takut kepada Allah. Dalam surah Fatir ayat 28. Surah Fatir ayat 28. Innama ni adatul hasri. Dalam bahasa Arab, dalam balaghah, dia kata innama ni tujuan dia untuk mengkhususkan satu perkara pada satu benda sahaja. Jadi Allah nak khususkan sifat khasyatullah ini, takut kepada Allah, hanya kepada ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah itu ialah para ulama. Orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang akan melahirkan ketakutan kepada Allah, khasyah. Maqam yang lebih tinggi daripada khauf. Kita ada khaufullah, takut kepada Allah. Takut dari segi azab Allah. Ini khauf. Lebih tinggi daripada tu, naik lagi atas adalah khasyatullah. Takut kepada Allah kerana Allah itu sendiri. Kerana kebesaran Allah, kerana sifat Allah, kerana nama-nama Allah yang maha agung, melahirkan rasa khasyah. Khasyah ialah takut dengan ilmu. Beza khauf dengan khasyah ni, saya suka buat perbandingan antara orang yang takut harimau, tapi dia tak pernah kena baham dengan harimau. Dan itu khauf. Semua orang takut dengan harimau. Tapi orang yang biasa kena tokak dengan harimau, dia biasa kena sekali dengan harimau. Orang habak kata ada harimau nak main, dia punya takut lain macam. Kan? Dia ada pengalaman. Jadi itu khasyah. Hak kawan yang tak biasa kena ni khauf. Kan? Jadi khasyah ni adalah untuk orang yang ada ilmu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak dia jadi kebaikan, Allah nak padanya kebaikan, Allah jadikan dia orang yang faqih dalam agama, faham betul-betul agama. Yufaqihu fid din, memahamkan dia dalam agama. Jadi al-fiqh ialah al-ilmu daqiq. Fiqh ni maknanya ilmu yang mendalam. Ya Allah jadikan orang yang baik ni apa dia? Orang yang ilmu yang mendalam. Ilmu adalah petunjuk amalan, maka tidak akan baik satu amalan kecuali dengan ilmu. Jadi kita sebut tadi, ulama kata al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu ini imam kepada amalan dan amalan pengikutnya. Allah sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahui olehmu bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah untuk dosa-dosa kamu. Jadi Allah kata fa'lam, ketahui dulu, lepas tu barulah la ilaha illallah. La ilaha illallah, syarat la ilaha illallah yang pertama untuk kita mengucap la ilaha illallah, untuk menjadikan kita syahadah kita itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebagai ucapan yang sah, yang valid, yang laku di sisi Allah. Syarat yang pertama sekali adalah al-ilmu. Ada ilmu, faham apa makna kalimah ini, apa dia punya konsekuen dia, apa tuntutan dia, apa dia punya syarat-syarat, kehendak-kehendak dia, yang akan melahirkan al-yaqin, keyakinan. Oleh kerana itu, seorang Muslim wajib menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat, yang dengan dia dapat memperbaiki ibadah dan akidahnya. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib. Wajib. Wajib yang macam mana? Ada dua keadaan. Kalau ilmu itu berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadi asasiat kehidupan seorang Muslim, perkara asas kehidupan Muslim, berkaitan asas kehidupan Muslim, seperti mengenal sifat-sifat Allah secara yang biasalah, untuk dia yakin, bukan untuk dia pergi lawan ahli bid'ah, untuk dia pergi lawan orang kafir, tak. Untuk dia sendiri i'tiqad benda tu. Dia kenal Allah itu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu Allahus Samad, Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lima khalaqtu bi yadayya. Kenal sifat-sifat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Dia faham benda-benda ni, sifat-sifat Allah, untuk dia percaya. Ataupun berkenaan dengan amal ibadah yang dia kena buat sehari-hari. Sebagai dia seorang Muslim, dia kena salat, dia kena puasa, dia kena tunaikan zakat, dia nak kena pergi haji bila sampai masanya. Dan benda yang berkaitan dalam kehidupan seharian dia, berkaitan dengan jual beli, rukun jual beli, benda apa yang boleh dijual, benda apa yang boleh dibeli, apa yang tak boleh dijual, apa yang tak boleh dibeli. Yang ni fardu ain, dia kena tahu, kan? Tiap-tiap hari pergi pasar, tiap-tiap hari pergi market, tapi rukun jual beli tak tahu, kan? Muskilah juga, kan? Tiap-tiap hari pergi kedai, tapi benda apa yang boleh dijual, benda apa yang dia beli tak tahu. Mencari rezeki siang, petang, pagi, malam, tapi dia buat perbuatan yang haram. Ini fardu ain. Jikalau ilmu itu lebih daripada tuntutan fardu ain, untuk jadi alim, dia boleh rad syubhat, membantah syubhat-syubhat yang dibawa orang kafir, untuk dia lawan ahli bid'ah, untuk dia menjadi pemuka dalam dakwah, untuk ke depan dalam dakwah, untuk dia mengajar orang, untuk menjadi pemimpin masyarakat.
Yang ni fardu kifayah. Ilmu yang macam ni hukumnya fardu kifayah atas umat Islam untuk menuntut ilmu. Maksudnya mesti ada orang yang kena pergi menuntut ilmu yang tinggi-tinggi. Seorang dua dalam umat tu mesti ada. Dalam satu kampung tu mesti ada seorang kena pergi belajar agama tinggi. Tak boleh satu kampung tu semua orang sama level dalam ilmu agama dia. Kan? Bila orang mati, siapa pun tak tahu hukum faraid. Orang kaya 10 orang dalam kampung tu. Yang tahu faraid seorang pun tak ada. Tak boleh. Ini berdosa satu kampung. Siapa pun tak tahu undang-undang jenayah dalam Islam dalam kampung tu. Tak boleh. Dia mesti ada seorang yang tahu semua. Siapa pun dalam kampung tak tahu bahasa Arab pun tak boleh tak? Dosa tak? Dia mesti sekurang pun satu kampung tu ada seorang yang mengaji bahasa Arab, mengaji fiqh yang dalam, mengaji akidah yang tinggi-tinggi. Sekurang-kurangnya seorang lah. Tapi orang tu bila dia dah sanggup, dia dah volunteer nak pergi mengaji, ilmu tu jadi fardu ain atas dia lah. Kan? Dia register je masuk SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Maka mengaji bahasa Arab fardu ain atas dia. Dia tak boleh balik kata lah, tak apa lemak. Fardu kifayah. Kalau cek gagal orang ni dulu Kan? Tak boleh. Fardu ain. Dia dah lulus masuk mengaji bidang aliran agama. Dia wajib tahu. Tak apa lama kan. Kalau cek gagal subjek balaghah ni pun kawan-kawan cek dulu tak apa fardu kifayah. Tak boleh. Kawan hang kampung dia pun lain. Hang mengaji balaghah ni untuk kampung hang. Hang kena tahu apa tu ma'ani, badi', bayan. Kan? Walaupun bukan untuk dia ajar, tapi untuk dia faham Quran, supaya dia tafsir Quran tak salah. Kan? Dan dia faham untuk baca kitab-kitab ulama. Ulama kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama adatul hasri. Dia tak faham apa dia adatul hasri. Tak boleh lah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasal apa dahulukan iyyaka maf'ulun bih? Kenapa tak sebut na'buduka wa nasta'inu bika? Kenapa tak sebut gitu? Kan? Sebab di situ maknanya tak sama. Kami menyembah kamu ya Allah dan kami mohon pertolongan kepada kamu. Tak, itu terjemahan salah. Ayat tu kata hanya kepada kamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tak mana dapat hanya tu? Hanya tu datang sebab iyyaka duduk depan. Yang mana kalau iyyaka duduk belakang, hilang hanya. Kan? Jadi dia kena faham lah. Kan? Walaupun orang lain mungkin tak perlu faham sampai tahap, tapi dia selaku orang yang nak mengajak orang, dia kena tahu benda tu. Jadi ilmu ni ada dua, fardu kifayah, fardu ain. Demikian juga orang yang menceburi bisnes yang besar-besar. Kan? Kita sekadar jual beli, kita kena tahu lokon jual beli, tapi dia ada syarikat. Kan? Dia ada company, ada kedai runcit. Dia wajib tahu lebih daripada orang lain. Hukum hakam syarikat, syarikat apa yang boleh, syarikat apa yang tak boleh. Hukum hakam mudharabah, apa mudharabah yang boleh, apa mudharabah yang tak boleh. Hukum hakam rahnu, apa yang boleh dijadikan rahan, gadai, apa yang tak boleh digadai. Hukum hakam hutang. Kan? Dia kena tahu sebab dia telah menceburi bidang perniagaan. Sebab tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an telah mengeluarkan satu undang-undang. Dia kata tidak masuk ke pasar kami kecuali orang yang faqih. Faqih dalam bab tijarah, bab jual beli. Dia mengaji, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, apa tu riba, apa tu bukan riba. Kan? Dia ada barang kemas, dia kena tahu hukum hakam barang kemas. Kan? Tak bolehlah suka-suka hati. Kan? Balik kampung, mak dia kata, "Loh Minah, gelang hang tu cantik lah.
Kan? Mak berkenan sungguh. Dia pula tengok gelang mak dia. Lah, gelang mak tu cik berkenan. Mai kita tukar mak oi. Gelang mak dia 1 kilo, gelang dia 2 kilo. Mana boleh tukar? Kan? Riba haram. Walaupun suka sama suka. Tak boleh. Tukar emas dengan emas, perak dengan perak mesti sama timbang-timbang. Dan mesti serah tunai. Kan? Kalau kata sama kilo, berat sekilo. Mak dia kata, lah Minah, hari tu aku tengok hang balik raya lepas tu, aku nampak gelang hang cantik. Dia kata, memang cik pun duk kenal gelang mak tu. Dia kata, tak apa, nak ambil dulu gelang aku, nanti hang balik sekali lagi, buat main gelang hang pula, bagi aku. Tak boleh tak? Jadi riba pula, riba nasiah. Kan? Dia kena tahu lah hukum hakam. Jangan menghentamnya. Kan? Benda ni benda yang berkaitan dengan riba. Riba ni berat. Dalam sebahagian riwayat mengatakan 1 dirham riba lebih teruk daripada 60 kali zina. Alhamdulillah. Kan? Kita dengar orang zina, teruk itu zina. Dan kita nak makan riba tiap hari. Kan? Itu muskilah juga. Jadi, untuk ilmu ni penting. Ilmu syarak lah. Ilmu syarak. Ilmu yang lain sama juga, fardu kifayah. Kena ada orang tahu buat rumah, ada orang tahu pasal elektrik, ada orang tahu nak pasang kamera ni. Tidak macam kita nak buat kuliah. Kan? Kalau semua pakai adi ustaz lah ke, tak ada orang mengaji ilmu pasal kamera ni. Macam kita nak sampai dengan ilmu? Kan? Tak ada orang tahu pasal mikrofon. Macam mana kita nak sampai dengan ilmu? Kan? Kena tahu juga, ada orang pergi mengaji pasal bab engineering, ada orang mengaji pasal bab fizik, ada orang mengaji kimia, nak buat ubat dan sebagainya. Ada orang pergi mengaji tib, perubatan. Kena tahu. Itu pun fardu kifayah dalam umat Islam. Mesti ada doktor Islam. Kan? Seorang doktor Islam yang boleh sahkan penyakit untuk keluarkan fatwa. Kan? Doktor kafir dia tak tahu agama. Yang nak boleh jadi rujukan dalam fatwa doktor Muslim. Kan? Kita gastrik pergi dekat doktor nama Zaid, orang Islam, dia tahu pasal puasa. Jadi dia akan nasihat kita tu berdasarkan seorang Muslim. Kalau pergi jumpa doktor Ahcong, dia pun nak peduli apa? Hang puasa ke tak puasa ke? Dia kata nak buka puasa. Dan sepatutnya kau tu boleh puasa, ada cara untuk dia puasa. Kan? Dia tak tahu pasal hak bab tayamum boleh kena ayak, tak boleh kena ayak. Dia tak tahu. Kan? Dia kena doktor Muslim yang boleh merawat orang Islam. Yang dia tahu, oh pasien ni nak kena tayamum. Kan? Kalau semua doktor kafir dulu kan, dalam hospital tu pakai tak nak sabar beli. Kan? Nak mati. Orang pesakit nak mati kan? Tengah-tengah malam nak mati. Kalau main doktor tu, doktor John, kan? Kalau dia kata kat pesakit tu, pegang tangan saya dan percayalah pada bapa, anak dan roh kudus. Mampu. Dan bukan tak berlaku, kesnya ni ada. Kan? Kalau doktor Islam, dia tak tolong ajak mengucap pakcik la ilaha illallah. So kurang-kurang lah. Kan? Takkan nak tunggu anak dia main pun ajak mengucap. Kau tu nak mati bukan kira anak dia sampai ke tak? Dia nak mati, dia mati. Kan? Ada doktor yang nak urus jenazah. Kan? Jenazah orang yang ada penyakit yang kronik-kronik. Doktor ni tahu cara nak mandi jenazah. Dia kena ada ilmu. Itu ilmu fardu kifayah juga. Tapi bila orang tu dah pergi menceburi bidang medik, dia dah masuk daftar sebagai student medik, ilmu medical tu fardu ain dah dia lah. Tak boleh dia kata tak apalah, cek dulu sebagian subjek, gagal subjek. Fardu kifayah. Tak boleh lah, fardu ain atas dia. Kan? Sebab apa Syekhul Islam kata, yang merosakkan ilmu perubatan ni adalah nisful tabib. Doktor setengah-setengah. Kan? Mengaji setengah ilmu perubatan, tak mengaji setengah hal lain. Ni yang banyak merosak. Sama juga yang merosakkan agama ialah nisful alim. Setengah-setengah alim, mengaji sekerat-sekerat. Dia tak tahu perincian-perincian. Baik.
Jadi dia kata oleh kerana itu seorang Muslim wajib menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat. Dengannya dia boleh memperbaiki ibadah dan akidahnya. Akan tetapi ia harus melaksanakan adab-adab yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Dia wajib meraihkan adab-adab. Di antaranya adab sebelum menuntut ilmu dan adab sedang dan ketika menuntut ilmu. Tidak diragukan lagi bahawasanya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap manusia sampai ia meninggal. Maka dia kata di sini kita akan menyebut adab-adab berkaitan dengan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ni kena ada adab. Baru dapat ilmu yang sahih. Dan ilmu tu bermanfaat. Bahawa ilmu tu ada manfaat, membuahkan hasil. Jadi dia kata adab sebelum menuntut ilmu. Apa adab-adab sebelum menuntut ilmu? Selain daripada adab-adab yang biasanya adab-adab biasalah, adab sebagai Muslim menjaga perkara-perkara yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Tapi dia nak spesifik kat sini, dia kata yang penting sekali seorang penuntut ilmu ni apa dia? Dia kata memilih makanan yang halal. Memilih makanan yang halal. Makanan yang halal ni bukan semata-mata halal. Halal dengan makna halal. Halal dengan makna halal ni apa? Yang Allah dah sebut halalan tayyibah. Tayyibah ni adalah sifat kepada halal. Yang ni sebuah makanan yang halal itu sifatnya tayyiban, baik. Jadi dia kena makan makanan yang baik. Memilih makanan yang halal perkara yang wajib bagi Muslim. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Tayyibat ni maknanya halal, yang halal. Kerana makanan yang halal memberi kesan kepada ibadah seseorang Muslim. Sebagaimana dalam hadis yang Nabi sebut, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Nabi cerita seorang laki-laki musafir jauh, yutilus safar. Kenapa Nabi kata yutilus safar? Sebab di antara perkara yang memustajabkan doa ialah safar, musafir. Musafir ni walaupun dekat, walaupun 2 marhalah cukup-cukup, dia antara punca kita makbul doa musafir untuk benda yang baik-baik lah. Benda harus balik kampung, ziarah adik-beradik, jalan rumah kawan, kan. Musafir tengok bola dah lah, maksiat, kan. Jadi hak yang dihalalkan syarak. Antara punca doa kita mustajab. Apatah lagi menuntut ilmu memerlukan musafir. Menuntut ilmu berhajat pada safar. Kan? Kita akan sebut nanti adab menuntut ilmu ni, dia kena safar, dia kena merantau cari ilmu. Dia tak boleh berharap duduk di rumah ilmu datang bergolek. Kalau ada benda datang bergolek, yang paling utama ialah rezeki lah. Tapi rezeki pun tak datang bergolek. Kan? Jadi ilmu kena cari lah. Duduk di rumah walaupun orang ada buat live streaming, kalau tak rajin nak buka laptop, dia kena ada usaha. Salah untuk buka laptop tu. Sebab dah buka laptop tu, dia ada macam-macam lagi kan, kan? Buka-buka page tu, keluar Facebook dulu dah. Asalnya konon nak buka live streaming kuliah Hasan Ta'lim lah, kan. Tiba-tiba keluar Facebook dulu. Oh, update status dulu, sedang menanti kuliah. Kan? Menanti kuliah, menanti je lah. Tengok dah pun. Lepas tu dia mulalah macam-macam status keluar, kan. Lebih laju Datuk Guru hadut mengajar. Kan. Tu cabaran, ujian. Kan? Untuk ilmu ni ada ujian dia. Jadi cerita pasal hadis ni, dia kata Nabi cerita seorang laki-laki ni musafir jauh. Dia lah musafir jauh pula tu. Ash'atha aghbar. Rambut kusut masai, berdebu badan. Ini juga di antara punca mustajab doa. Kita dalam keadaan kita susah, kan, zahir susah tu, Allah Ta'ala dalam bila kita ni musim haji, kan, di antara perkara yang sunat mustahab waktu nak pergi wukuf di Arafah, kita wukuf dalam keadaan
pakaian kita, badan kita ni dah agak kusut masai. Dan memang dia akan kusut masai lah dalam proses nak pergi kepada Arafah tu. Dia macam-macam benda lah, nak rempuh orang dan sebagainya. Kita rempuh orang, orang rempuh kita, jatuh tungging balik pun semua, dia akan kusut masai lah, kan? Jadi itu di antara punca untuk mustajab doa. Dah dua lah benda lagi ni ada, kan? Yamuddu yadaihi ila sama', dia angkat tangan dia ke langit pula. Angkat tangan ni di antara punca untuk mustajab doa, kan? Nabi kata sesungguhnya Allah malu seorang hamba dia angkat tangan kepada dia memohon hajat, lalu dibalikkan tangan itu dalam keadaan kosong. Allah akan bagi juga, kan? Jadi dia angkat tangan. Ya Rabb, Ya Rabb. Dia seru pula nama Allah Rabb, Asmaul Husna. Antara perkara yang boleh mustajab doa, kan? Tapi Nabi kata wa mat'amuhu haram, tapi makanan dia haram. Wa mashrabuhu haram, minum dia haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dari riwayat kata wa ghudhiya bil haram, dan digizikan dengan yang haram. Yang digizi kita kata apa makna? Fa anna yustajabu lidzalik, macam mana Allah nak berkenan doa dia? Jadi maknanya di antara perkara yang paling kuat untuk mustajab doa ialah dia kena mat'amuhu halal, makanan dia kena halal, minum dia kena halal, pakaian dia kena halal, ghizi dia kena halal. Ghizi ni apa? Ialah perkara-perkara yang menumbuhkan badan, seperti tidur. Seperti tidur. Contoh tidur yang haram. Apa dia? Tidur yang haram, tidur tak bagi sembahyang. Tidur yang haram. Jadi makanan dia di badan dia tumbuh dengan istirahat yang haram. Sengaja tinggal solat kerana nak tidur, kan? Tertidur tentang lain. Dia sengaja ni, kan? Tertidur tentang lain. Ni sengaja dia set jam pagi tu pukul 7.30. Memang niat dalam hati dia 7.30 tu senang, bangkit semayang atau pergi kerja terus. Tak payah bangkit awal-awal pukul 6. Apa dia kata? Ngantuk, mata susah nak buka. Bangkit terus 7.30. Senang cerita dia kata. Ada orang buat ke tak ada? Nak semayang tapi nak ikut waktu sendiri, kan? Semayang tak sah, wal'iyadzubillah. Iman pun batal, wal'iyadzubillah, kan? Tu contoh ghizi yang haram. Ubat, ghizi ke ubat? Ubat dengan cara yang haram. Jumpa Tok Bomo, kan? Tu ghizi yang haram lah. Ubat termasuk dalam ghizi. Ghudhiya bil haram, ubat dengan cara yang haram. Benda ni perlu ke ahli badan lah. Jima' yang haram, dia pergi berzina, ataupun buat hubungan suami isteri pada waktu yang tak boleh, dilarang, ataupun dengan cara yang dilarang, haram juga lah, kan? Jadi benda ni kena pastikan. Ada benda ni menyebabkan dia punya ibadah tak diterima Allah. Doa adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah lubuk ibadah, intipati ibadah. Kalau doa tak terima, ibadah ada jangan harap terima. Walaupun Nabi sebut doa, tapi dia merangkumi semua ibadah, ha. Sebab tu di antara hadis Nabi sebut man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Siapa yang datang jumpa Tok Nujum, tukang tilik, lalu bertanya sesuatu, bertanya, bukan nak percaya saja, dia kata, lah aku kan percaya pun, saya saja nak main-main nak bertanya. Sajalah main ni application horoskop ni, saja-saja tengok. Game dia kata, game je, bukan ada apa pun. Ha. Saja application zodiak ni nampak macam lawa, buat apa, wallpaper zodiak. Ha, kan? Contoh. Saja. Tidak diterima solatnya 40 hari. Ha, kan?
40 hari Allah tak terima solat dia. Tu saja mai jumpa dan saja nak tanya. Suka-suka. Kalau man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang jumpa Tok Nujum atau Bomoh lalu membenarkan apa yang dia kata, yang ni Nabi kata, maka dia telah kafir dengan apa yang turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi teruklah. Kan? Jadi ni perbuatan yang haram, menghalang ibadah kita. Memakan makanan yang halal dapat menerangi hati, memberkati waktu, mendatangkan kekuatan dan yang lainnya. Dan penuntut ilmu ni, selain daripada dia makan yang halal, dia kena halalan thayyibah juga. Jangan makan sebarangan. Kalau di Arab Saudi, syekh-syekh akan tegak belajar pada isu apa? Isu paling ketara lagi pelajar di Arab Saudi ni ialah minum air Pepsi lah. Kan? Pagi-pagi, sarapan pagi 2 botol air. 2 tin. Kadang-kadang 2 tin setengah. Budak Arab lah. Kan? Sarapan pagi ayat Coke, ayat Pepsi. Tengah hari sagi Pepsi, malam sagi Pepsi. Kan? Tapi lama-lama tu sakit. Tak boleh main kelas. Kan? Jadi makanan pun kena hati-hati juga. Makan silap makan berlebihan, makan tak sepatutnya. Sakit perut, tak boleh main kelas. Pasal apa? Sakit perut seminggu, Ustaz. Itu pun adab juga, kena jaga. Makan terlampau banyak sampai mengantuk, masuk kelas dia sengguk, kan? Saya makan terlebih. Nak duduk pun tak boleh lah, perut kembung. Kan? Pun tak bagus juga. Jadi makan ni dia kena ada adab dia. Yang kedua, adab yang kedua dia sebut rupanya. Sederhana dalam makan dan minum. Selain pada halal, sederhana dalam makan dan minum. Sederhana tu yang tadi kita sebut tadi lah. Kan? Dalam syair kata, fa inna ad-da'a aktharu ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi. Banyaknya penyakit ini yang kamu nampak sebab makan ataupun minum. Makan berlebihan, minum berlebihan. Kan? Makan tu pada-pada lah. Tak payah paksa diri nak tunjuk kita hero dalam makan. Kan? Kalau memang jenis makan tu lebih, makan lebih. Jangan makan sikit lagi sakit. Kalau jenis tak boleh makan banyak, jangan makan banyak. Sekali lagi, sakit juga. Setiap orang ukur baju badan sendiri lah. Kan? Ni duk berlumba pertandingan makan. Kan? Makan bukan untuk pertandingan. Kalau ni ada orang buat pertandingan makan. Kan? Yang ni cukup jelek akhlak. Kan? Makan ni untuk tampung kita punya badan, untuk ibadah. Bukan untuk dipertanding-tandingkan. Kan? Maka dia kena bersederhana. Makan makanan yang boleh menyihatkan badan. Makan RM20, makan durian sepuas-puasnya. Kita kena, ini pun dia kena teliti. Dia macam ada something like ghurur lah juga. Perniagaan macam ni. Ghurur ni maknanya dia ada, dalam perniagaan tu ada something lah. Something wrong. Sebab sejauh mana orang boleh makan durian? Kan? Yalah, dia bayar RM20. Dia rasa rugi lah dia kalau tak makan banyak tu. Padahal dia sebenarnya boleh makan 2 ulas lah. Dia punya kapasiti tangki dia 2 ulas lah. Tapi dah bayar RM20. Takkan 2 ulas RM20. Nampak? Ini dia kena teliti lah perniagaan yang macam ni. Ya, sama juga macam buffet kan. Baguslah buffet ni makan banyak. Tapi banyak tu setakat mana orang boleh makan. Harga yang dia tetapkan tu mestilah clear, jelas. Maksudnya dalam rangka yang munasabah. Dalam rangka yang munasabah. Itu tengoklah dia punya macam orang kata apa, harga pasaran benda tu lah. Dalam rangka yang munasabah lah. Jangan buat benda yang tak munasabah. Kan? Rangka yang tak munasabah tu nampak sangat ada ghurur, ada something wrong dalam bentuk perniagaan tu. Yang ketiga, menghindari banyak bicara, banyak tidur dan yang lainnya. Tidur cakap banyak sangat tak bagus. Tidur banyak sangat pun tak bagus.
Berehat lebih sangat pun tak bagus. Ada talibul ilmi, penuntut ilmu, dia kena aktif. Aktif. Bukan kerja tidur. Pagi apa? Tidur. Petang apa? Tidur. Hari apa? Tidur. Itu bukan penuntut ilmu yang aktif, yang terbaik. Ada masa dia rehat, tidur. Ada masa dia ulang kaji pelajaran dia. Jangan kita sekarang ni dah bukan pelajar universiti, sekolah kita dah lepas, kita ada exam. Memanglah kelas saya tak ada exam, kan? Tapi tak bermakna kita tak ulang kaji apa yang kita belajar kat sini, kan? Terutamanya subjek-subjek yang berat kat sini, subjek akidah, semua subjek ni kena ulang kaji. Ilmu agama ni ulang kaji. Tujuan kita ada kemudahan, kita ada rakaman, kan? Ulang balik tadi apa poin terlepas dalam kelas tadi. Yalah, kadang-kadang syaitan ni dia kacau. Dia tarik sat biji mata kita ni, terlap sat. Kan? Micro sleep, kan? Dengan waktu mandu ya, waktu mengaji lagi banyak jadi dia ulang kaji, ingat balik apa yang dia sebut, apa yang telah dia ajar, supaya ilmu tu melekat. Kami di Madinah, seorang guru kami, subhanallah, Syekh Saleh Al-Usaimi, hafizahullah, masih hidup. Muda lagi, tak tua sangat, baru 40 lebih. Mengajar di Masjid Nabawi. Setiap tahun Syekh akan buat daurah. Daurah ni maksudnya seminar, kursus lah. Syekh akan ulang benda yang sama. Kitab yang sama, syarah yang sama, ayat yang sama. Setiap tahun, musim sejuk. Ulang. Tahun depan ulang. Ayat yang sama, tak berubah walaupun satu huruf. Syekh ulang benda yang sama sahaja. Tapi alhamdulillah student dekat sana tak ada, dia daurah dia semakin hari semakin bertambah orang, tak pernah kurang. Walaupun benda tu benda yang sama. Sebab ilmu ni walaupun kita dengar sekali, dua kali, tiga kali, lain istifadah kita dapat, lain benda yang kita rasa. Ada benda kita lupa kadang, betul ke Syekh sebut kata lepas, kan? Kita rasa macam lepas macam tambah ya. Dak kata dak terlepas Syekh sebut hari ni juga. Oh ya ke? Lupa. Ada? Kan? Ini maknanya banyak benda yang kita kena ulang. Satu kitab kita mengaji dengan guru yang lain. Kami kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tu, tak tahulah berapa contengan. Kalau buka tak tahulah hak ni hak Syekh mana satu kata, Syekh kata. Banyak sangat Syekh kitab yang sama. Takkan kita nak beli satu Syekh satu kitab yang sama juga? Jenuh. Jadi kita taklid sama, kan? Tapi kita ingatlah hak ni Syekh ni kata, hak ni Syekh ni kata. Kan? Tapi dia ada faedah yang berbeza. Setiap guru, walaupun subjek yang sama, berbeza guru, berbeza cara penyampaian dia, cara olahan dia, kefahaman dia dalam setengah-setengah isu yang mendalam dalam ilmu tersebut. Tak sama. Sebab tu kata orang, kata ulama salaf, jalisin nas ta'rif khata'a imamik. Duduk dengan ramai guru supaya kamu tahu tentang mana salah guru kamu. Kan? Kalau tidak kita tak berkembang ni. Dah kita akan sebut adab-adab milih guru. Kalau sempat hari ni lah. Menghindari banyak bicara, berbicara banyak sangat tak okey. Waktu sebelum ustaz sampai, sembanglah, tak apalah. Ustaz dah sampai, tak payah sembang, berhenti. Ustaz dah duduk, dah buka kitab dah. Dah buka mikrofon dah. Sembang juga lagi. Tak bagus. Kan? Lepas tu kalau sepanjang waktu dia asyik duduk sembang dengan kawan je, bila dia nak ulang kaji pelajaran dia? Ulang kaji dengan kawan satu hal. Ulang kaji diri sendiri pun kena ada juga. Suatu solat tu sendiri, ada solat berjemaah, ada solat tak jemaah. Kan? Kalau buat ramai-ramai tu je yang bagus, solat semua syarat suruh jemaah. Tapi tak, ada solat yang kena jemaah, ada solat kena solat seorang-seorang. Kan? Untuk ilmu sama juga. Ada waktu kita kena study group, ada waktu kita kena study seorang-seorang. Kan? Kan 24 jam dengan kawan dia. Lepas habis kawan dekat Facebook, kawan kat Twitter. Habis Twitter, kawan dekat apa? Snapchat. Habis Snapchat, apa lagi?
Instagram, lepas Instagram WhatsApp, lepas tu Telegram, lepas tu apa WeChat, lepas tu segala macam. Bila nak habis? Kan? Tak ada dia, tak ada kerja. Hari kita ni ada masa untuk diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita baca Quran, kita mengulang kaji ilmu. Yazid bin Abi Habib berkata, sesungguhnya penyakit seorang alim lebih suka berbicara pada mendengar. Ni pun masalah. Kita kena banyak mendengar. Dan kita cakap. Orang tak dengar orang lain semua. Dengar juga. Ada masa kita pun hak mengajar ni, kena ada hari kita jadi pelajar. Kan? Kami yang ustaz-ustaz ni pun, bukan bermakna kami dah tinggal dunia pengajian. Kami pun kena main mengaji juga. Kan? Hari Jumaat ni start lah ustaz-ustaz semua. InsyaAllah ramai lah ustaz-ustaz sunnah kita pun akan main mengaji pula dekat sini. Dengan syekh daripada Saudi. Dia kena buat. Kan? Ada masa kami sendiri kena ulang balik apa yang kami dah mengaji dulu. Buka balik nota-nota. Kan? Dengar balik YouTube ceramah syekh-syekh. Rakaman durus. Buka web syekh sekian nak tengok fatwa apa, kena telah. Jangan kita je nak cakap apa semua isu kita nak ulas kita seorang, tak boleh betul. Kita bukan alim dalam semua bab. Kan? Orang bercakap dalam Pokemon, kita pun Pokemon. Biar hak yang berautoriti sebab dia mengkaji. Kita tak tahu jangan cakap. Kan? Kita pun nak cakap juga, nak bagi ada nama juga bagi orang dengar. Tak boleh betul. Kan? Dah mufti cakap, dia ada autoriti, dia dah buat kajian. Terimalah. Kan? Apa yang kita nak lebih-lebih dekat kan? Kadang ada isu-isu, certain isu macam tu. Kita bid'ah hadis, kita bercakap pasal hadis, tak apa lah. Bid'ah akidah, cakap pasal akidah. Bid'ah fiqh lah pasal fiqh. Masing-masing ada bidang. Jadi kena juga mendengar. Jangan berbicara saja. Kan? Kata dia juga, orang yang berbicara menunggu fitnah, sedangkan orang yang diam menunggu rahmat. Sebab tu ulama salah dulu. Bila datang orang minta fatwa, pakat tolak aku hang. Sebab apa? Dia orang dulu, kalau orang datang minta fatwa, benda yang pertama dia nak ingat, dia nak lepas diri dia dengan Tuhan dulu. Walaupun dia tak jawab soalan tu, tak apa. Janji dia dengan Tuhan lepas. Jangan datang soalan kita tak boleh jawab. Kita rasa, takkan kalau aku tak boleh jawab lagi, dia balik cerita ke orang, kata aku tak tahu masalah ni, malu. Jawab tak tahu. Imam Malik bin Anas, orang main tanya ke dia soalan. Orang tu datang daripada jauh tanya soalan. Berapa soalan? 100 soalan. Semua dia jawab, la adri, aku tak tahu. Dia kata, anta Malik, engkau ni Malik. Aku datang daripada jauh tanya soalan. Kau jawab tak tahu. Dia kata, na'am, ya. Engkau balik lagi, engkau nak bagi tahu semua orang. Aku telah pergi jumpa Malik di Madinah. Aku tanya dia soalan, dia jawab semuanya. Aku tak tahu. Tak ada rasa terhina, terdina, tak ada. Kan? Kena ada dia punya perasaan untuk merendah diri. Tak boleh tidur, banyak main. Kan? Sebab itu Islam dalam permainan, dia ada hukum fiqh khas dalam fiqhul musabaqah. Bukan semua permainan ni dibenarkan dalam Islam untuk jadi benda yang aktiviti rutin. Dia ada permainan dalam Islam yang dibenarkan untuk kita main sekadar untuk suka-suka. Tak boleh dijadikan pertandingan. Ada sukan yang dibenarkan untuk dipertandingkan. Ada sukan yang memang tak boleh main terus. Kan? Sukan yang berkaitan dengan jihad. Seperti lawan pedang ke, lomba kereta kebal ke. Kan? Yang tentera-tentera duk buat tu lah. Yang ni harus untuk dipertandingkan sebab dia berkaitan dengan jihad. Lomba kuda,
lumba unta, lumba lari. Dia ada kaitan dengan jihad secara langsung. Maksudnya peperangan memerlukan benda ni. Lumba apa? Tembak senapang ke, pistol ke, memanah. Kan? Ada benda yang untuk hiburan. Dia tak boleh main setiap waktu. Yang ni Islam tak bagi kita jadikan dia pertanian. Sekadar main boleh lah. Kan? Sebab tu Ibnu Abbas kata, budak-budak kecil sama-sama mereka main bola dia panggil kurah, bola tangan. Bukan bola sepak lah. Kan? Dia kata ini qimar, judi. Kalau mereka buat pertandingan sama-sama mereka jadi judi. Sebab dia adalah permainan yang untuk dimainnya, bukan untuk dipertandingkan. Hari ni kita jadikan bola sepak tu sebagai satu kerjaya. Itu masalah lagi teruk. Kerana bola sebiji bola, kepala manusia pecah. Buat apa? Kerana nak ligan sebiji bola, kaki manusia patah. Kan? Kerana nak pertahankan bola, dua negeri berperang. Bahkan dua negara dulu kan, Mesir dengan Aljazair, Algeria hampir-hampir nak perang Mesir. Okey, bola. Kan? Bayangkan bola dia dulu, kerajaan Britain lama orang raja dia dulu ni. Biasa haram kan mainan bola dalam Britain. Bayangkan. Pasal apa? Menimbulkan perpecahan dalam kalangan rakyat. Ulama bahas hukum main bola ni cukup banyak. Macam-macam kitab ulama tulis. 2-3 kitab ditulis oleh ulama sekarang ni pasal hukum main bola sepak lah. Kan ada ulama yang kata bola sepak ni yang memang tak boleh main terus pada. Yang memang dia haram li zatihi. Haram kerana zatnya. Ada yang kata dia adalah termasuk dalam permainan yang boleh dia main tapi tak boleh dipertandingkan. Fatwa Lajnah Daimah. Sebab dia hanya untuk sekadar main. Bukan anak saya besar je pemain bola sepak. La ilaha illallah. Tak ada tujuan hidup ke anak hang ni? Kan? Tak ada benda bermanfaat lain ke nak buat? Takkan jadi orang pemain lah, kaki main lah. Jadilah engineer ke. Banyak lagi kerja orang boleh buat tu dengan bola sepak tu. Jadi buruh kasar tu lagi bagus sejuta kali ganda daripada main bola sepak. Betul tak? Indon nak sanggup mai daripada Indon tu, mai kerja buat buruh kasar, buat rumah kita semua ni, sejuta kali ganda lebih baik pada main bola sepak tu. Dia ada manfaat. Buat rumah orang, buat masjid, buat tandas, orang boleh berak kencing. Tak ada lah orang kencing tepi jalan. Nak yang main bola ni apa jadi? Memecah belah orang, buat orang bergaduh. Kan? Tak ada kesan. Jadi pemecah belah masyarakat. Kan? Jadi kita ni mentaliti kena ubah sikit. Bagi ada wawasan sikit lah hidup. Kan? Anak saya ni kalau besar biarlah jadi ahli sukan. Sukan pun jadi ahli. Kau jadi ahli baca Quran tak apa juga. Ada juga lama-lama ada wawasan. Ini ahli sukan. La ilaha illallah. Sukan ni untuk kita exercise, untuk kita luangkan masa, untuk merehatkan minda. Tak apalah sukan. Kan? Sekali-sekala ni besar jadi apa? Atlet pelumba jalan kaki lah. Jalan kaki semua, jalan kaki. Kan? Itu pun jadi kerja. Kerja jalan kaki lah. La ilaha illallah. Baik hantar anak habis sekolah. Esok besar hang tugaskan dia jalan kaki pergi pasar. Lagi bagus. Tak ada lah hang teruk masa hang tua. Ini dia jadi anak je pelumba jalan kaki. Mentaliti apa anak tak faham. Kan? Minda rosak jiwa terbalik. Inilah masalah. Kita ikut apa yang orang nak, bukan apa yang kita nak.
kita berfikir mengikut mentaliti orang yang tak percaya dengan akhirat. Orang kapiak lah, dia dunia. Setekat dunia ya, dia bukan ada view selepas mati tu apa. Tak, kita ada target. Lepas mati kita nak duduk syurga yang mana? Kan? Kita jangan masa dunia ya, aku nak duduk rumah 3 tingkat. Masa mati pun kena ada wawasan juga. Aku dalam syurga kalau rumah aku nak dalam lebih kurang 30 tingkat. Contoh kan. Kita masa hidup macam-macam rumah wawasan kita nak buat. Nak rumah besar sekian, banglo tak banglo. Dalam syurga tak nak terfikir pun. Aku nak syurga tu rumah banglo ke apartmen lah. Tak nak terfikir tak? Tak ada cerita-cerita. Kalau nak rumah banglo, buatlah macam nak rumah banglo. Kan? Kalau nak apartmen dalam syurga pun, takkanlah apartmen hak macam lekeh-lekeh ke dunia. Bagilah apartmen hak vogue sikit. Kan? Ni. Kena ada cita-cita. Kan? Kalau dalam dunia kita nak pakai kereta Mercedes, Bentley, terfikirlah syurga esok nak pakai kereta apa? Aku kalau boleh nak kereta hak paling vogue lah dalam ahli syurga tu kan. Sebab ada wawasan dalam syurga sikit. Kan? Jadi kalau nak kereta yang hebat dalam syurga, amalan kena hebat lah. Kena rajin jalan kaki di masjid. Tu ya. Kan? Kereta hak mahal di dunia tu, rajin-rajinkan, gerakkan dia ke masjid, ke rumah Allah, pergi mengaji. Insya-Allah di syurga kereta lagi hebat. Ini kena ada wawasan. Apa kita nak laburkan di dunia ni? Rumah aku hak besar, hak hebat di dunia ni. Macam mana aku boleh jadikan dia sebagai satu pelaburan untuk aku dapat rumah dalam syurga yang lebih hebat? Macam mana aku nak jadikan kereta aku yang aku beli mahal-mahal juta-juta kat Malaysia, kat dunia ni, untuk menjadikan dia sebagai satu aset pelaburan untuk mendapatkan kenderaan yang lebih hebat, lebih maju teknologi dalam syurga Allah Ta'ala. Nak fikir kena ada wawasan sampai dekat tu. Kan? Kita ni orang yang hidup untuk akhirat, bukan hidup untuk dunia. Orang kapiak, dia tekat dunia dia. Dia apilah ke dia. Dia kan tak dapat nikmat dunia, tak ada lah. Mati esok masuk neraka. Kan? Kita orang Islam, matlamat kita nak masuk syurga. Jadi biarlah kita membina anak kita tu wawasan dia sampai ke syurga. Janganlah jadikan anak kita tu satu aset yang hanya untuk dunia. Kan? Anak jadi atlet perenang. Kan? Perenang. Betul? Ikan lumba berenang tak? Ikan termenung berenang. Apa hebatnya berenang? Kan? Kalau berenang betul anak aku masuk tentera jadi mujahid fisabilillah atau tak lain kan? Adalah faedah dia. Kan? Jadi balik bercerita kita ni berlebih-lebihan dalam benda yang tak sepatutnya sehingga mengabaikan menuntut ilmu. Yang ni tak patut. Yang ni tak sepatutnya. Kan? Setiap hari kerja, main. Setiap hari main. What's the point? Kita hidup ni bukan untuk main-main. Kan? Baik, dia kata yang keempat, menjauhkan diri dari pelanggaran syar'i, baik yang zahir maupun yang batin. Yang ni jauhkan diri daripada maksiat. Sebab maksiat menjejaskan ilmu. Imam Syafi'i kata, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala lam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i kata, aku mengadu kepada Waqi' ibn al-Jarrah, tok guru dia, berkenaan dengan ingatan aku yang susah, su'a hifdhi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka tok guru aku nasihat tinggalkan maksiat. Kalau nak dapat ingatan yang kuat, tinggalkan maksiat. Wa qala a'lam, dan dia kata ketahuilah bahawa ilmu itu, annal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberi kepada
ahli maksiat. Sebab tu Imam Syafi'i ni, ingatan dia cukup kuat. Sampai Syafi'i kata, kalau aku nak baca muka surat sebelah sini, kena tutup yang belah ni. Supaya aku tak terapai hak belah ni sebelum belah ni. Kan? Dia sekali baca, dia dah hafal. Bayangkan, dia pergi mengaji dengan Imam Malik. Dia bukan ada kertas, dengan pen. Kalau tengok budak ni baru sampai duduk di hujung kan. Duk ambil Eliok tu dia kata buat tangan. Dia ni main-main ke apa ni, main kelas aku ni, dia kata. Kertas tak buat pen, tak tulis kat tangan. Panggil dia main, dia ulang balik sebiji-sebiji. Depa hak tulis atas kertas ni pun tak belum tentu hafal. Kan? Itu kelebihan Imam Syafi'i lah. Kan? Jadi maknanya menuntut ilmu ni mesti tinggalkan maksiat dan banyakkan ibadah. Satu seorang ulama salah bila dia nak pergi musafir menuntut ilmu, tok guru dia pesan kat dia. Dia kata, banyakkan membaca Al-Quran. Kerana sekadar mana hubungan kamu dengan Al-Quran, sekadar itulah Allah akan buka pintu ilmu kepada kamu. Al-Quran adalah sumber ilmu yang paling besar. Jadi sekadar mana, seteguh mana hubungan kita dengan Al-Quran, seteguh itu jugalah hubungan kita dengan ilmu. Dan di antaranya yang kelima, dia kata, membatasi pergaulan dan memilih teman yang baik. Yang ni penting. Yang ni penting. Berkawan. Dalam menuntut ilmu, kena cari kawan yang jenis menuntut ilmu. Kalau kita kata, aku nak berkawan dengan orang yang tak menuntut ilmu supaya aku boleh tarik dia. Ulama salah bagi perumpamaan. Orang sihat tak pernah berjangkit kepada orang sakit. Yakni, tak pernah dalam kes perubatan ada orang sakit sembuh sebab dia berjangkit kesihatan daripada orang sihat. Yang ada adalah ilmu perubatan, orang sihat berjangkit penyakit daripada orang sakit. Sebab tu kena pilih kawan. Kan? Sihat tidak menjangkiti, yang menjangkit penyakit. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang malas, lama-lama kita yang akan jadi malas. Hak yang malas ni kita just berkenal-kenalan untuk nasihat, sudahlah. Jangan jadikan dia teman, setiduran, semakanan, semejaan. Jangan. Berkawan dengan orang yang nak mengaji. Itu Nabi kata, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. La tashab illa mu'min wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang beriman, dan jangan makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Yang ni nak cari teman yang semakan dengan kita, tidur dengan kita ni, cari orang yang mukmin, yang bertakwa. Kena pilih kawan. Ini berkawan dengan kawan yang duk baca buku bagus, tapi baca buku dubuk. Lama-lama kita pun jadi perangai macam dubuk. Liar dan angkuh. Slogan pun liar dan angkuh. Tapi orang boleh minat, tak faham. Liar dan angkuh ni sifat mulia ke sifat tercela naknya? Nama pun dubuk. Dubuk ni sejenis haiwan yang orang tak nak Tahu tak? Walaupun dia halal dimakan. Bayangkan, dubuk ni halal dimakan. Tapi cuba kalau Yayasan Taklim buat main dubuk frozen. Aku nak tengok orang beli dubuk tu. Kan? Kita orang Melayu tak makan dubuk. Kan? Dubuk ni makan bangkai. Kan? Jadi nak jenama pun dah dubuk. Lepas tu kita cukup suka. Pelik. Kan? Slogan liar dan angkuh pun suka juga lagi. Muskilah. Cukup muskilah. Cari kawan hak yang baca Quran, hak yang baca hadis Nabi, yang baca Sahih Bukhari. Ini berkawan dengan kawan apa? Baca novel. Kan? Rindu awak 100%, 300%. Kan?
suamiku dubuk. Masalahnya tak keluar lagi lah. Mungkin lah. Mungkin dubuk plus akan terbit juga kan. Suamiku dubuk, isteriku hyena lah. Tak tahu lah kan. Apa nama, kalau kita kawan yang macam novel lah. Kawan baca Dragon Ball kan. Duk mencari Dragon Ball. Kawan dengan Pokemon Go. Nanti kita akan go sekali dengan dia. Jangan. Kita orang kan ni tengah sibuk Pokemon Go kan. Jangan nampak kawan ada Pokemon Go tinggal kawan dia. Kan? Dia pun bahaya. Lagi habis. Tak tengah gambar. Kan. Dia tangkap Pokemon. Ujung kita piasan taklim. Baguslah dia ajak taklim. Pasal apa? Dia kata tu ada 3 Pokemon dalam Dewan Ihsan Taklim. Naya. Kan? Bukan mengaji yang tangkap Pokemon. Mampus. Kan? Kena Pokemon duduk tanah perempuan. Memang menjadi. Game ni memang jadi semua. Kan? Lepas ni, kalau ada orang nak pecah rumah, pencuri dan sebagainya, polis mai alasannya, saya nak tangkap Pokemon Go. Kan? Senang lah tu depan ni. Setiap pencuri, pastikan dalam handset dia ada aplikasi Pokemon Go. Kalau cubaan mencuri gagal, alasan cukup kukuh dan konkret. Tangkap Pokemon. Kan? Cukup simple. Cukup mudah. Kan? Lepas ni orang masuk bar, masuk night club, masuk sport toto, Jabatan Agama Serbu ya. Saya bukan main nombor ekor ustaz. Saya main tangkap Pokemon je. Betul. Lepas ni tak ada. Kan? Semua jadi Pokemon. Kan? Habis. Ni perkara yang merungsingkan. Umat Islam hari ni dia cukup mudah terpedaya dan tertipu. Jadi talibul ilmi kena jauh benda macam ni. Benda-benda yang tambah benda yang boleh menjejaskan akidah. Kan? Anak walaupun benda tu zaman kami dulu masa kecil-kecil, tapi anak alhamdulillah tak terlintas nak minat Pokemon. Kan? Tapi tak tahulah macam mana sebenarnya main Pokemon tu. Tapi taklah serba sedikit dia boleh evolusi lah, buang besar dan sebagainya. Kan? Baik bela kucing. Kan? Ada juga faedah. Kucing tu kita boleh pegang, hidup dan sebagainya. Kan? Jadi anak-anak buat hobi yang berfaedah. Kan? Berkebun ke, tanam bunga, ada faedah. Anak lu kecil-kecil, dia ingat mak ayah anak itu yang dia pelajak kan. Kami dulu bela kucing, petang-petang pergi tak siram pokok. Kan? Tak ada buat benda pelik-pelik ke ni. Kan? Ini hidup dalam khayalan. Jadi kan anak kita ni hidup dalam khayalan. Khayal. Al-a'yadzubillah. Jadi kena pilih teman, kawan yang baik-baik, yang soleh, yang boleh menarik kita kepada taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sekali di antaranya ikhlas. Ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla menuntut ilmu mesti ikhlas. Apa takrif ikhlas dalam menuntut ilmu? Imam Ahmad kata, engkau berniat dengan menuntut ilmu itu untuk mengangkat kejahilan daripada diri kamu sendiri. Yang pertama, diri sendiri, tak nak jahil. Yang kedua, mengangkat kejahilan daripada orang lain. Itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Niat untuk angkat kejahilan dari diri kita. Nak buang diri kita, tak mau jahil. Dan yang kedua, tak nak orang-orang yang rapat dengan kita juga jahil. Kita nak sebarkan ilmu. Sebab apa? Kalau dia niat untuk diri dia sahaja, untuk tak nak jahil, dia tak bersungguh sangat nak mengaji. Dia mengaji sekadar cukup-cukup. Kita ni kalau kita target cukup-cukup makan, 60 markah lulus, mungkin datang exam betul-betul 40 markah kita dapat, fail terus. Jadi biar target tu lebih A+, kan? So, orang dapat B. Habis-habis teruk, kan? Biar study tu macam orang nak dapat A+. Barulah kita dapat, kalau teruk-teruk pun terus dapat B, C, tak adalah fail. Kan? Ni target paling tinggi D. Periksa memang F lah. Kan? Kalau target paling tinggi D, tak tahu lah. Jangan tanya pasal apa gagal lepas tu. Kan? Jadi target mesti nak angkat jahil diri dia juga dan daripada orang lain.
daripada orang lain juga. Dan memusatkan hati untuk menuntut ilmu dan membatasi kesibukan yang lainnya. Kena fokus menuntut ilmu. Fokus menuntut ilmu. Jadikan menuntut ilmu itu sebagai perkara yang utama dalam hidup kita. Jangan jadikan dia sebagai aktiviti sampingan. Masukkan dia dalam jadual aktiviti utama. Kalau kita buat jadual harian kehidupan kita, pastikan menuntut ilmu adalah aktiviti utama. Dia adalah main course, main dishes. Bukannya appetizer, bukannya makanan yang sampingan-sampingan. Ni kena main course. Macam kita bekerja. Jadikan dia setara dengan kita bekerja. Menuntut ilmu ni adalah lawan kita dengan kerja. Pastikan dia adalah sama penting macam kita pergi bekerja mencari rezeki. Jangan jadikan dia benda sampingan. Kena pusatkan. Sebab tu sebagian ulama' kata, disukai supaya seseorang yang nak menuntut ilmu itu, kalau dia betul-betul nak takhasus, nak mendalami ilmu, disukai untuk dia melewatkan perkahwinan untuk menuntut ilmu. Kan? Sebab kahwin ni dia banyak masyaril, banyak kesibukan yang lain. Cari rezeki dan sebagainya. Tapi dia kalau dah kukuh dah ilmu tu sikit, tak apa, lepas tu dia pelan-pelan. Kan? Dan yang ke-8, dan yang terakhir untuk adab sebelum menuntut ilmu ialah memilih guru. Yang ni penting. Selain pilih kawan, kena pilih guru. Yang ni adalah adab yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Imam Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, kata apa? Unzuru amman ta'khudhuna dinakum. Fa inna hadzal ilm, dia kata, inna hadzal ilma dinun. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu yang kamu duk tuntut ni, ilmu hadis, ilmu agama, ilmu kamu duk belajar pasal agama ni, ilmu hadis, ilmu akidah, inilah agama kamu. Di atasnya lah kamu akan bina agama kamu, amalan kamu yang kita sebut tadi lah. Ilmu yang sahih melahirkan amalan yang salih. Ilmu yang fasid akan melahirkan amalan yang batil. Kan? Jadi, kata Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini agama. Fanzuru. Maka tengok, perhati, cek. Amman ta'khudhuna dinakum. Daripada siapa kamu ambil agama kamu. Cek betul-betul. Guru ni layak ke nak berguru dengan dia? Apa akidah yang dia bawa? Dia bercakap tu, dia bercakap lagu benar. Sebab, walaupun kita orang awam, tetapi Allah bekalkan kepada kita fitrah. Kita cari guru yang baik, pertama fitrah. Kita dengar perkataan orang yang bercakap bahawa akidah yang sahihah ni, dia ada lain, dia punya intipati dia. Fitrah menarik kita. Sebab tu ulama' salah kata, Nabi ni kalau dia main dekat kita, seorang Rasul kalau datang, sebelum dia bercakap, kita dah tahu dia Rasul. Tu Rasul lah. Kan? Jadi ulama' pewaris Nabi. Dia bawa nurun nubuwah, cahaya kenabian. Jadi ada cahaya kenabian tu pada dia. Apa dia? Apa dia cahaya Nabi yang dia bawa? Qala Allah, qala Rasulullah. Tu cahaya nubuwah. Dia mesti cakap tu berdasarkan apa yang Nabi bawa. Sebab dia pewaris Nabi. Dia bawa warisan Nabi. Dia ajak sunnah Nabi. Itu ulama' yang benar. Ulama' pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu apa makna pewaris Nabi itu? Bukan keturunan Nabi. Dia kena faham. Yang kita nak ulama' pewaris Nabi, bukan ulama' keturunan Nabi. Dua benda beza. Tidak semua keturunan Nabi pewaris Nabi. Jangan ingat bila dia keturunan Nabi, dia pewaris Nabi. Tak. Yang kita disuruh menuntut ilmu daripada ulama' warasatul anbiya. Innamal ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Sesungguhnya para ulama' pewaris para nabi, dan sesungguhnya nabi-nabi tidak wariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Jadi tengoklah dia kalau cakap pasal ilmu tu, ni pewaris nabi ni.
Kalau cakap ngarut merapu, tak keluar hadis pun, kalau keluar hadis pun hadis yang jenis palsu. Kan? Kalau tanya pasal hadis, marah. Apa nak tahu pasal hadis? Tak sibuk-sibuk pasal hadis lah. Kita dah ada ulama' lah, tok guru kita. Sudah lah, ikut sudah. Hak jenis lagu ni lain macam ni. Ini bukan pewaris Nabi. Ini pewaris diri sendiri. Kan? Dia lain. Dia ulama' ni yang nak cerita kita sunnah Nabi. Nabi buat macam mana. Nabi apa yang Nabi kata. Apa yang Nabi suruh. Apa yang Nabi larang. Ni ulama' betul. Inilah guru yang kita kena ikut. Mursyid yang sebenar. Yang dia ni membawa hadis-hadis Nabi SAW. Bukan ulama' yang pelekeh hadis Nabi pula. Wala'iyazubillah. Lagi teruk lah. Kan? Dia orang yang menjunjung sunnah Nabi SAW. Jadi ini poin penting. Poin penting. Lepas tu, selain daripada itu, bila kita dah pastikan dia membawa manhaj yang baik, soleh, tengok jugalah guru yang boleh sesuai dengan kita. Sebab guru ni ada macam-macam perangai juga, dia manusia. Ada guru yang syadid. Ada guru yang lunak toleransi. Kan? Kalau kita rasa kita boleh tahammul, boleh sabar dengan sikap guru tu yang agak keras sikit, itu terbaiklah. Tapi yang penting poin dia ialah ilmu yang dibawa tu sahih. Dan kita nak dapat manfaat yang banyak. Dan ilmu ni ada macam-macam. Ada orang, dalam Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, sebagai ulama' salaf kata, aku hadir ke majlis dia hanya untuk tengok akhlak dia. Ada orang begitu. Walaupun guru tu mengajak benda lain, mengajak hadis ke apa ke, tapi kita hadis, aku tak apa nak boleh duduk hadis dengan dia ni. Aku hadis dengan guru A. Guru B ni aku nak duduk majlis dia sekadar aku nak tengok perangai dia, cara dia bercakap, macam mana dia susun ayat. Kadang ada juga. Kan? Tapi di samping tu kita dapatlah ilmu juga. Bukan tak dapat ilmu langsung. Kan? Jadi masing-masing orang ada cara, uslub masing-masing. Kita tak perlu nak risau. Kawan ni anak murid ramai, kawan ni anak murid sikit. Berapa ramai ulama' salaf yang hebat-hebat, anak murid dia sikit je. Kan? Atha' bin Abi Rabah anak murid berapa orang lah. Imam Syafi'i walaupun anak murid dia ramai-ramai, tapi hak yang betul-betul bawa mazhab dia berapa orang lah. Kan? Imam Abu Hanifah yang bawa ilmu dia 2 orang, Muhammad bin Al-Hasan dengan Abu Yusuf. Kan? Anak murid yang ramai bukan ukuran dia, ukuran kualiti dia, orang yang boleh bawa ilmu kita sampai kepada orang, supaya ilmu tu jadi ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Jadi maknanya pilih guru ni penting. Pastikan dia membawa akidah yang sahihah. Uji tak apa, tanya dia. Uji daripada awal untuk guru tu. Kan? Tanya dia, ustaz, macam mana hadis dhaif? Apa sikap kita? Kalau tak hadis dhaif tak apa, asalkan hadis kita boleh pakai. Itu ni macam tu. Kan? Hadis maudhu' pun tak apa, hadis juga dia kata. Kalau lalu tu nampak sangat dia tak boleh beza hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Macam mana dia nak bawa ilmu Nabi? Kan? Kalau sekadar majlis dia kalam manusia, berkata fulan, berkata syekhku, guruku, itu yang diutamakan, itu jadi dalilnya. Bukan itu sebagai lapik, tapi itu dia punya main course. Kata-kata Nabi, hadis Nabi ni sebagai sampingan. Tu tak betul, tak kena gaya. Kan? Ini di antara beberapa adab dalam menuntut ilmu. Adab sebelum menuntut ilmu yang kalau kita raikan, insya-Allah kita akan dapat ilmu yang sahih. Sama juga dalam memilih buku nak dibaca. Cek dulu penulis dia siapa. Apa latar belakang penulis dia. Tengok isi dia, tanya orang yang lebih alim berkenaan dengan ilmu. Macam mana pendapat tentang buku ni, penulis dia sekian, apa background dia. Kita kena tahu juga dengan membaca terjemah buku ya. Kan? Walaupun kadang-kadang buku tu buku ahli sunnah, buku sahih. Betul lah, buku sahih. Tapi tak kena dengan tahap kita, tahap kepahaman kita tak sampai kita nak baca benda tu. Bukan tak boleh baca langsung, boleh.
Tapi kena start daripada bawah, naik sikit boleh faham. Kan? Kita terjah-terjah. Budak baru nak belajar. Saya nak belajar hadis, ustaz. Kitab apa saya nak baca? Baca tu. Ilal Daruqutni. Mampus. Apa dia faham Ilal Daruqutni tu? Kan? Bahkan ulama kata nak mengaji hadis ni pun start dengan Sunan Jami' Tirmizi. Tak start dengan Sahih Bukhari. Sebab Sahih Bukhari banyak benda yang kita nak kena syarah. Kecuali ada guru yang boleh membimbing lah. Sahih Bukhari paling Sahih Sunan Jami' Tirmizi paling kurang Imam Tirmizi letak hadis ni sahih, hasan, dhaif, dia tahu hukum. Kan? Dan lebih mudah. Imam Bukhari dia punya cara, walaupun semua hadis dia sahih betul, tapi nak memahami di sebalik kenapa dia letak hadis ni dalam bab ni. Kenapa dia letak tajuk ni macam ni? Banyak rahsia-rahsia yang kena huraikan. Kan? Datang terus mengaji Sahih Bukhari. Tak ada ya. Ada kitab hadis yang kecil-kecil dulu. Pasal apa orang mengaji hadis? Orang mengaji Arba'in Nawawi. Lepas tu orang mengaji Riyadhus Salihin. Ada sebab. Ya kan? Mengaji akidah ustaz. Mengaji kitab apa ustaz akidah ni? Syarah Tahawiyah Ibn Abil Izz. Awal-awal kita dah buka dah. Masalah hawadith la awwal lahu. Apa tu hadith la awwal lahu? Pakai tak faham sudah. Buku tu ada rad atas Mu'tazilah, rad atas falasifah yang dia pun Mu'tazilah ni apa dia ustaz? Kuih ke? Kan? Jenuh tak aku tu. Syiah ni apa ustaz? Sejenis kuih ke? Jenuh lah. Kan? Lagi faham Thalathatul Usul. Kan? Ngaji yang mudah-mudah, yang akidah untuk yang dia i'tiqad dulu. Sebab kitab ni banyak jenis. Ada kitab yang memang untuk takrir akidah, untuk di'tiqadkan dulu. Ada kitab yang tulis untuk lawan ahli bid'ah. Ada kitab yang himpun dua-dua konsep ni. Ada banyak. Kan? Jadi kena memilih, kena pandai ikut tangga-tangga dia. Itu pun di antara adab juga. Tahu tangga-tangga ilmu. Mula daripada bawah naik sampai ke atas. Jangan terus melompat pergi ke atas. Siapa yang ambil ilmu secara pukal akan hilang daripada secara pukal juga. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan? أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.